Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala kurniaan, nikmat yang begitu banyak pada kita hari ini. Terutamanya nikmat untuk kita sentiasa berada di dalam suasana ketaatan, zikrullah. Tuntutan yang pertama, yang utama sebagai kita hamba-Nya ini adalah untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu firman Allah Subhanahu wa taala, allazi yazkuruna Allah haqiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang beriman ini tuntutan untuk menggunakan masanya, yakni dengan syariat pada masa itu adalah dengan kita meletakkan ketaatan. Meletakkan ketaatan pada masa. Yang mana ketaatan yang paling utama itu adalah dengan mendirikan solat dalam sudut syariat, solat ala waqtiha. Dan solat itu diterjemahkan dengan sifat zikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sebut tentang zikir, maka dikandingkan dengan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana orang yang berzikir ini sebenarnya menggerakkan fikir dia. Betul kaitan antara perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni adalah sambungan juga daripada kuliah kita yang sebelum ini, menanjamkan akal fikiran dengan memantapkan keimanan. Di pagi ini kita nak memahamkan tentang bagaimana hubung kait akal dengan iman. Adakah dia terpisah atau sebenarnya dia sangat berkait rapat? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada tazkirah kita, kuliah kita pada pagi yang penuh barakah ni, ya, bantu sebarkan pada sahabat kita yang lain. Ya. Mungkin terlepas pandang notification ataupun masih mungkin tak dapat info. Jadi bantu sebarkan supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada muzakarah ilmu kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Sambil saya share juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khair. Baik, alhamdulillah sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada surah yang saya bacakan tadi, Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 191 tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kalau kita lihat Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191, nak kaitan dengan fikiran. Yang mana fikiran ini dia berkaitan dengan akal yang Allah kurniakan, satu nikmat yang cukup besar yang mesti kita pelihara dengan apa? Allah bagi akal fikiran, kita nak pelihara dengan apa? Dengan dalam ayat ini Allah jelas menyatakan satu seruan, satu suruhan untuk kita menggunakan akal. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka fakina azaban nar. Kalau kita lihat bagaimana kaitan langsung dalam surah Ali Imran ini, Allah menyatakan dengan jelas, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring. Ini juga menyatakan bahawa mengingati Allah itu dalam semua keadaan. Dan ini juga merujuk pada syariat solat, pada perbuatan allazina yazkurunallaha qiyamau, qiyam di wa qu'udan wa ala junubihim. Dan kalau kita lihat daripada perbahasan ini, kalau kita melihat pada sudut kehidupan, maka setiap perbuatan kita, ini af'al kita itu Allah naklah mestilah padanya ada nilai-nilai membawa kepada keimanan. Allazina yazkurunallah, orang yang menyebut dan ingat kepada Allah, yang menyebut dan ingat. Yazkurunallah, zikir itu diterjemahkan dengan sebutan dan perbuatan serta penghayatan dalam kehidupan. Sebut subhanallah dengan diri, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu kan diterjemahkan arwah Safwan Fati, seorang kata apa, ilmuwan yang pernah dulu digelarkan sebagai Al-Ghazali, Malaysia, masya-Allah. Dia di JAIS, penulis buku. Dia menterjemahkan zikir kepada dua pecahan besar, zikir yang wajib, zikir yang sunat. Zikir yang wajib itu melaksanakan segala suruhan dan perintah Allah serta meninggalkan segala larangan. Itu zikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pertama kita letak, kita jelas bahawasanya melaksanakan suruhan Allah Ta'ala itu dalam keadaan apa sekalipun, dan semua peringkat keadaan sekalipun, mesti kita kena meletakkan perintah Allah itu keutamaan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik, setelah kita melakukan suruhan dan meninggalkan larangan, adakah terhenti setakat itu? Sebenarnya Allah menyuruh kita untuk wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yakni dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Memikirkan, maklum dan ma'ruf, kita bila sebut memikirkan itu adalah merujuk kepada akal fikiran. Maka di sinilah datanya dalam perbahasan ibadah yang menuntut kepada umum, ibadah umum, dan juga pergi kepada perbahasan sunat. Iaitu apa? Apabila padanya kehidupan itu kita melihat yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, menggunakan akal fikiran ini untuk merenung akan kejadian Allah SWT, sehingga menimbulkan satu kesedaran, menimbulkan satu kefahaman tentang akan keimanan dia tentang Allah SWT. Lalu dia pun menzahirkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, subhanallah, subhanak, maha suci engkau, dan pelihara kami dari azab seksa api neraka-Mu. Subhanallah, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir sunat. Tapi memikirkan kejadian kebesaran Allah itu wajib sebenarnya. Ini akal. Sehingga kan Allah SWT menyela ataupun meletakkan satu ancaman kepada orang yang tidak menggunakan akal untuk faham. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf 179, sehingga Allah memberi satu ancaman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Demi sesungguhnya kami akan memenuhkan neraka Jahannam itu di kalangan jin dan manusia.
yang mana mereka ada hati tapi tak nak faham. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham. Faham ni kerja apa? Kerja hati. Faham duduk kat mana? Kat hati. Hati ni berbicara soal apa? Iman. Sudah pasti bila kata iman kemudian dikaitkan dengan qulubul la yafqahuna biha. Faqih ni kaitan tentang akal. Akal. Disebut akal dan iman, yakni hati, ini adalah digunakan hati ini sehingga menggerakkan akal dia untuk faham. Bila kata fikiran yang telah didorong oleh akal yang ada, yang didorong oleh iman, hati yang ada iman, yakni kesedaran dan kesedaran tentang Allah SWT, keyakinan tentang Allah SWT, lalu dia akan menggerakkan fikiran dia untuk faham. Lalu apa ciri orang yang faham ni? Apa ciri orang yang faham ni? Faham ni dia bukan sekadar dia hafal, tapi dia faham dengan apa? Dengan menggunakan segala panca indera yang ada pada dirinya. Yang mana Allah sambung dalam surah Al-A'raf 109 itu, lahum qulubun la yafqahuna biha walhum adhanun la yasma'una biha. Adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada telinga tak mau dengar. Jadi makna orang yang faham ini, kalau kita pergi kepada tuntutan kepada akal itu, dia akan menggerakkan segala tuntutan pada tubuh badan, af'al kita, akal, fikiran. Dia akan menggerakkan af'al kita untuk melakukan. Ada jatuh tuntutan. Kalau kita rujuk surah Al-A'raf ini kaitan dengan surah Ali Imran tadi, kita lihat Al-A'raf 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Mata dulu, bawah telinga. Saya tertukar. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tak dapat notification terlepas dah 50 minit. Sebab tu saya kata bantu sahabat kita, tag kawan-kawan kita. Tag dia Facebook ni kadang dia dapat notification, dia tak dapat. Jadi mana-mana yang dah live tu bantu sebarkan, share je. Tak ada masalah pun, share dia, tulis sebarkan. Masya Allah banyak tau orang yang mendapat manfaat ni. Kita ni bila kita sebarkan, kita tak tahu Allah Ta'ala ni menggerakkan siapa. Tapi bayangkan bila kita sebarkan, ada yang buka, dan melalui itu dia tersedar dia dengan kuliah ini, dengan perbahasan ini. Anda bayangkan, kata Nabi SAW, siapa yang menyebarkan kebaikan dan mengajak orang berkebaikan, setiap perubahan dia, kebaikan yang berlaku pada si fulan yang diajak itu, tak berkurang walau sedikit dapat kepada orang yang membuka jalan kebaikan itu. Masya Allah. Bayangkan asbab kita sebarkan ni, dia berubah hidup dia. Bayangkan perubahan dia itu dapat pahala kat kita juga. Itu nama orang cerdik. This is a good business. This is a good business. Nampak tidak? Sama juga dengan FB saya pun macam itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bantu sebarkan, tak apa. Al-A'raf 179, bukan 176. Nur Halimatun 179. Akal dan iman yang pertama, akal dan iman berpisah tiada. Mana orang yang beriman itu pasti berakal. Sebab tu dia ada hukum akal. Wajib pada akal, harus pada akal. Mustahil pada akal. Itu hukum akal. Yang mana Allah berikan akal ini adalah digunakan untuk nak beri faham, nak fahamkan.
Tentang apa? Tentang kebesaran Allah. La yafqahuna biha, dengan cara mana? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Apabila ada mata, dia tak nak faham. Ada mata, dia tak nak faham. Ni Allah kata. Tak nak tengok. Dia hati, dia nak bina faham. Pertama, kalau kita lihat daripada susunan ayat ini, yang pertama, Allah SWT menekankan tentang ada hati, dia kena faham. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jika tidak, satu ancaman bagi kita. Jadi faham ni adalah kerja akal sebenarnya. Akal yang duduk pada pemikiran, tidak semata-mata pemikiran akal yang kita nampak ni, tapi ada di dalam hati. Hatinya ni iman. Itu maksud iman tadi, akal dan iman. Sebab bila ada akal tapi tak ada iman, maka dia akal ini tidak akan digunakan untuk faham. Jelas? Sebab tu cerdik ni dikaitkan dengan iman sebenarnya, bukan dengan berapa sijil dia ada, berapa duit dia ada, berapa dunia yang dia ada. Tak ada. Malah tidak dikatakan cerdik pula dia. Malah jahil. Jahil. Malah membiarkan diri dalam kejahilan, itu satu dosa besar. Jadi mana kata apa? Iman, hati, yakni yang dimasukkan iman, itu akan menggerakkan akal untuk membangunkan faham. Kalau akal yang tidak ada iman, maka dia tidak akan dapat kefahaman. Lalu kefahaman itulah dinamakan kebijaksanaan. Yu'til hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Jadi apabila iman itu digandingkan pada akal, yakni bagaimana akal ini bergerak dengan baik, bagaimana akal ini nak berfungsi dengan baik, maka dia kena ada kerja iman. Apa kerja iman? Allah kata, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kerja iman ni adalah bagaimana pertama menggunakan mata untuk melihat. Mata untuk melihat apa? Melihat tentang kebesaran Allah. Itu kerja orang beriman. Bukan melihat tentang selain Allah. Lihat salah orang. Cari salah. Lepas tu berbalah. Lepas tu salah menyalah. Itulah kerjanya orang yang tak ada Allah. Orang yang tak ada Allah ni kerjanya cari salah. Bukan cari Allah. Orang yang cari Allah, hidupnya menuju pada Allah, dia tidak akan cari salah. Adapun kalau dia bertemu dengan salah, dia akan mula membetulkan atau mengajak orang kepada Allah. Dia nampak orang ni ada salah. Lalu apa yang berlaku adalah dia mengajak orang itu untuk kembali kepada Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Taubatlah. Udah-udahlah tu buat dosa. Macam tu lah ibaratnya. Cukup-cukup lah tu. Kan? Kita nasihat dia. Bukan kata, sampai bila kau macam ni? Nampak salah je terus argue. Malah lebih parah, mencari salah, tajassus, haram, berdosa besar. Buka salah, itu semua perkara yang melibatkan maruah, semua benda yang dilarang oleh agama. Hidup kita ni ada mata untuk melihat kebesaran Allah, bukan melihat kesalahan selainnya. Melihat kesalahan, tengok. Malah orang yang berilmu, dia bukan sekadar melihat kesalahan, tapi dia sentiasa memikirkan kaedah untuk membetulkan, memandaikan umat. Dia tahu banyak salah laku yang berlaku pada masyarakat. Tapi orang yang berilmu ni, yang ada Allah ni, dia bukan sibuk. Macam mana Ustaz ada orang macam tu PL-nya. Orang ni, dia mencari salah. Itu masalah dia. Masalah kita, ketika orang mencari salah kita, kita jangan sibuk mencari salah orang tu balik.
Sekarang ni cara nak hadapi dengan orang yang suka mencari salah, kita mencari Allah. Kita tu kena cari Allah. Supaya kita tak terkesan dengan dia yang mencari salah. Sebab, bila dia mencari salah kita, automatik kecenderungan untuk kita mencari salah dia itu sangat tinggi. Melainkan kita mencari Allah. Kita mencari Allah. Jadi cari Allah ni apa? Untuk membina fahamkan kita dengan cara tengok. Ada mata tengok. Tengok apa? Tengok tentang kebesaran dia. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tak ada masa nak cari salah. Kena sibuk mencari Allah. Macam mencari Allah? Melihat akan kejadian kebesarannya. Renung. Kata Dr. Said Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni katanya apa? Apabila akal itu digunakan untuk berfikir tentang kebesaran Allah, maka di situlah akan terbinanya zikrullah. Terbinalah zikrullah itu. Jadi kita jumpa orang yang cari salah kita, dia nampak salah, kita nampak Allah. Tu dia kemah. Dia nampak salah kita, kita nampak Allah. Nampak Allah pada kejadian itu. Kita tengok Allah. Apa nampak Allah? Contoh, Puan Roha dan semua yang menonton. Dalam surah Ali Imran 191 tadi, kalau kita nampak Allah, orang yang cari salah, malah orang yang suka menyalahkan kita. Malah orang yang sampai tahap bukan kata menyalah, menghina kita, buka aib kita, nak burukkan kita. Ni bukan sekadar kena belajar buat-buat bisu. Masalahnya kita kena tengok balik Allah. Kalau buat-buat bisu tapi hati kita masih buta, masih lagi terngiang-ngiang kata-katanya, masih lagi terkesan dengan perbuatan dia, maka tidak memberi kesan dalam iman kita. Ini bukan soal kita bagi je dia menang ke Ustaz. Ini bukan soal kita dengan makhluk. Kita tak ada kaitan dengan dia. Ini soal kita dengan Allah. Cara ni apa? Kalaulah orang itu cuba nak hina kita, nak jatuhkan kita, nak runtuhkan kejayaan kita, apa yang kita buat? Pertama sekali, ini gunakan akal yang waras. Tengok dengan kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Ingat ni sidang jemaah yang mulia Allah. Surah Ali Imran 191. Pegang ayat ini. Apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 191? Cuba renung baca ayat tu. Renung cuba baca. Nampak kita pun tak tengok kebesaran Allah. Kita nampak akan perbuatan makhluk yang memberi kesan dan bekas dalam hidup kita. Kalau kita lihat, bukan 191, minta maaf. Ayat 31. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ali Imran ayat 31 silap. Ya, minta maaf. Bukan 191, 31. Cuba kita lihat. Allahumma salli ala. Bukan. Saya silap. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Itu ayat dia. Allahumma salli ala. Ayat 26. Ayat 26-27. Surah Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Lalu baca alhamdulillah kan, baca kan zikir. Jadi amalan. Tapi jadi tak serap tak dalam darah daging kita. Kalau kita lihat daripada ayat ini saja,
Kita baca secara akalnya waras cukup, kita boleh nampak dah. Ini ayat tentang akidah. Sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Jelas ini tentang akidah. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkau lah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan engkau lah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau jugalah yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkau lah yang menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Ya, ini yang penting. Kalau kita baca, jadikan dia amalan. Dia baca ni sampai resap dalam jiwa. Sampai kita tak terkesan dengan makhluk yang ada. Sebab ini ayat akidah. Kita boleh melihat jatuh bangun itu bukan sebab makhluk, tapi sebab Allah yang mempunyai pemerintahan. Jadi hati-hati. Pemerintahan ni boleh jadi pada organisasi, pada negara, pada keluarga, runtuh rumah tangga, runtuh organisasi yang ada, atau naik satu organisasi. Itu bukan sekadar manusia punya kerja, tapi itulah kuasa Allah. Dan kalau kita lihat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Ini ayat dia. Berbalik pada tadi orang yang mencari salah ni. Orang yang mencari salah malah mencari aib kita, nak buka aib kita, nak menguntuhkan apa saja. Apa yang kita ada, kebaikan yang kita ada, maka tengok ayat ni, tengok kita tengok. Ini guna akal ni orang beriman ni. Dia tengok apa yang dihina kita itu tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Sebab apa? Sebab Allah kata apa? Allah yang memuliakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Kembali kepada Allah. Biyadikal khair. Kepada Allah saja kebaikan. Semua kebaikan ada di sisi Allah. Biyadikal khair. Inna Allah. Ini kita kena faham. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sama juga ayat ini. Selepas daripada surah Ali Imran 26 tu, Allah suruh lihat. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl. Peredaran siang dan malam silih berganti. Nampak? Jadi makna kata orang puji pun itu bukan pujian untuk kita. Kita kena kembalikan kepada, nampak Allah. Orang hina pun, orang cari salah kita pun, kita kena terima dan kita kena, orang kata apa, lihat bahawa Allah saja yang boleh menghina dan memuliakan. Jadi lihatlah kebesaran Allah, kan? Jadi kata lain, kita kena menanamkan kefahaman itu dengan melihat la a'yunu walahum a'yunul, berbalik pada perbincangan tadi, lahum a'yunul la yubsiruna biha, ada mata tak mau tengok. Allah kata. Nak bagi faham ini, nak bagi faham hati ini, nak bagi akal kita ni berhubung dengan iman, maka kerjanya adalah mata kena tengok tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kata, sebab Allah kata dalam Quran, Al-A'raf 179, ada mata buta ke? Ayat macam tu lah. Ada mata tak mau tengok tentang kebesaran aku. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Lepas tu Allah kata apa? Ada telinga. Lahum a'yunul la yasma'una biha. Ada telinga tak mau dengar. Ada mata tak mau tengok. Ada telinga tak mau dengar.
Tak boleh begitu. Jadi makna kata apa? Mata dan telinga ini digunakan, alat panca indera yang digunakan untuk menggerakkan akal kita itu supaya menambahkan faham. Ada mata, ada telinga. Bukan nak dengar cerita buruk orang. Bukan nak dengar cerita perkara-perkara gosip sana, gosip sini. Bukan nak cerita umpatan, fitnah, gaduh domba. Itu semua perkara haram. Tapi telinga ni nak dengar tentang ayat-ayat Allah. Macam contoh pagi ni mendengar tazkirah, kuliah, ayat-ayat Al-Quran, kalamullah. Mendengar alunan suci, baca ayat suci Al-Quran. Kita dengar, ya Allah. Kemudian kita dengar nasihat. Sami'na wa ta'na. Siapa orang yang selalu diberi nasihat, suka dengar nasihat, ad-dinun nasihah, suka duduk dalam majlis ilmu, bermaksud Allah pegang telinga dia, Allah pegang pendengaran dia, dan dia sedang menuju pada kefahaman. Tengok, dengar, seronok lah dengar kuliah ni, ya Allah. Dia rasa seronok dengar kan. Dia bukan rasa ni apa ni, bila nak habis ni, bila nak habis ni. Contoh. Nah. Jadi ada telinga, ada mata, gerakkan untuk faham. Untuk faham. Jadi memang akal ni sangat berkait dengan iman. Iman membangunkan kefahaman. Bila bangunkan kefahaman, maka terbinalah kekuatan. Dia kefahaman, maka datang kekuatan. Bila tak ada kefahaman, tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan, kita lemah. Dia tak faham. Rumah tangga yang tak ada kefahaman, rumah tangga yang tak ada kekuatan. Kehidupan yang tak ada kefahaman, kehidupan yang tak ada kekuatan. Dalam kuliah dah okey Ustaz, keluar kuliah hati bercabang balik. Sebab apa jadi begitu? Dalam kuliah okey, luar kuliah tak okey. Sebab apa? Sebab kita tidak ada satu azam yang kuat. Sebab tu kena jadi penuntut ilmu. Kalau Ustaz sekarang tak okey juga, itu alasan. Dah tahu kita jenis tak okey. Jadi kita kena buat persiapan lebih lagi lah. Ya, ini apa? Jangan kita, orang kata apa, menjadikan pertama, jangan biarkan dia jadi alasan lah. Jangan jadikan dia alasan lah. Contoh, kita dah masuk kuliah, lepas tu kita jaga nama baik agama dah. Malulah, takkan sama. Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat di kalangan kamu yang beriman. Wa utu ilma darajat. Dan Allah angkat orang-orang yang berilmu berapa darjat. Jadi kita dah duduk majlis ilmu. Kita kena ada satu kesedaran. Azam, aku dah menuntut ilmu. Ya, tahu kita ni makam kuali benar. Makam kuali tapi jangan sampai kuali hangus berkerak langsung tak boleh pakai. Biar kuali itu kembali berkilat, bersinar-sinar. Jadi pertama, bila kata kita ini dah duduk majlis ilmu, maka kita kena sedar. Tadi kena sedar tadi. Hati Allah pegang, alhamdulillah. Dia ada perbahasan hati Allah pegang ni ibarat macam hati Allah pegang, Ustaz, kita tak boleh buat apa. Sebenarnya dalam perbahasan yang sebenarnya, bersyukur hati kita Allah pegang. Kalau bubuh hati tu kita pegang, habis tak mana-mana pergi dah. Kalau bubuh hati itu iblis pegang, asyik kena tipu je. Sebab tu hati itu Allah pegang. Cuma sifat hati ni berbolak-balik. Sebab itu bila kata sifat hati ni berbolak-balik, dia akan diam. Allah dah jawab dah melalui hadis Nabi SAW, qala Rasul. Nabi kata apa? Sabbit qalbi ala din. Ala din. Wa ala ta'atik. Din, siapa yang letakkan hatinya pada agama, agama yang memimpin hidup dia, agama yang memberikan dia kefahaman, agama, apa agama yang kata, din, apa Islam kata, apa Allah kata, dia tak apa, hati saya Ustaz, hati saya ini, aduh, hai, dia hati saya. Padahal sebuah hati pun kadang tak tahu mana satu. Dia lebih kepada perasaan dia. Perasaan saya. Aduh. Perasaan pula, ingatkan betul dah, rupanya perasaan lebih.
Itu salah. Jadi, din, letak pada agama. Kalau nak hati itu jangan berbolak-balik, maka pertama jadikan agama pemegangnya. Jadikan agama yang menyantuni. Agama. Sifat bolak-balik itu bukan yang goyah. Sifat bolak-balik itu memang sifat dia. Kita je yang tak faham-faham apa nak kena buat dengan kalau hati bolak-balik. Sebab kita melayan keadaan, melayan perasaan. Allah kata jangan. Allah kata jangan. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu lemah. Jangan kamu resah. Allah kata jangan layan. Allah suruh duduk pada agama. Tapi kita tak duduk pada agama. Malah kadang-kadang kita duduk pada agama, cari juga backup untuk perasaan kita. Kita pergunakan agama untuk membenarkan perasaan pula. Kan? Orang perempuan ni kuat cemburu. Tengok tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kaitkan dengan isteri Nabi pula. Isteri Nabi itu ahlu syurga. Yang kita ni sebelah kaki dah kena neraka dah ni. Kita gunakan agama nak menyokong kelemahan kita. Lepas tu gunakan agama untuk bentuk diri kita. Ni dah cari alasan, cari dalil untuk mengiyakan sifat kelemahan dan tak nak berubah pun. Allah dah bagi tahu. Allah dah kata jangan. Janganlah. Ini kata iman kena. Nak layan perasaan dia sebab kita duduk pada keadaan. Sebab apa kita suka layan perasaan? Sebab kita duduk pada keadaan. Kita duduk pada keadaan tu kita dengar cerita tentang orang. Cuba dengar cerita tentang kebenaran. Cerita tentang kebenaran berbeza dengan cerita tentang orang. Surah Al-An'am 116 Allah kata apa? Jikalau kamu mengikuti kebanyakan sangkaan orang atas muka bumi ini, kebanyakan orang atas muka bumi ini, maka kamu akan jauh pada Allah. Sebab apa? Kebanyakannya sangkaan semata-mata. Sebab kita ni layan perasaan. Allah suruh guna telinga ni, guna mata ni, duduk pada kebenaran. Guna pada kebenaran. Jadi bila guna pada kebenaran, maka disitulah datangnya kesedaran dan kekuatan iman, akal kita. Bila kata sifat hati itu memang, alhamdulillah Allah pegang hati itu. Lahum, tapi Allah tengok ayat surah Al-A'raf 179. Ketika Allah bagi itu, kita pegang hati. Allah pegang hati. Al-An'am 116, Nur Faizah. Al-An'am 116 tentang sangkaan tadi. Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham. Macam mana pula tadi kata sifat hati tu? Ya mukallibal qulub, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kiri kanan depan belakang memang banyak tipu daya, tapi janganlah kita tertipu. Kira okey lah tu, dah tahu kiri kanan depan belakang banyak tipu daya, tapi apa persiapan kita supaya kita tak tertipu? Kita ni itu tak ada hati. Kalau kita rujuk balik kepada perjalanan iman dan akal, kita taklah kena tipu. Takkanlah kena tipu. Kita kena tipu ni sebab kita dan atau sempat membelakangkan iman tu. Kita duk akal kita duk bubuh benda-benda tak betul. Bubuh sangkaan, bubuh harapan palsu. Bubuh harapan palsu, dengar macam tentu Hairul kan. Isu tentang orang tawarkan itu, tawarkan ini, kita pun dengar. Jadi macam menarik. Kita cepat termakan dengan janji-janji makhluk. Walhal Allah kata, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji. Janji Allah tu kita kadang-kadang kita tidak pegang. Janji Allah tu. Contoh, janji Allah, Allah suruh kita buat kebaikan. Buat kebaikan. Ini guna hati untuk faham. Faham apa? Faham tentang Allah, bukan faham tentang orang, bukan faham tentang pasangan. Nampak? Kita salah guna akal kita.
Kesimpulan kita pagi-pagi ni, jangan salah letak akal pada tempat yang boleh merosakkan dia. Jadi letakkan akal pada iman. Letakkan akal pada iman. Iman yang akan mendorong akal kita. Bila kita meletakkan akal pada iman, maka di situlah datangnya kefahaman. Bila faham, tak adalah kena tipu. Tak adalah kita duduk dalam kecelaruan. Tipu daya sentiasa ada. Allah dah bagi tahu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan kesenangan dunia ialah kesenangan yang menipu. Tapi kerana akal kita tak mampu faham kenyataan itu. Akal kita tak nak faham apa yang Allah kata. Sebab apa tak nak faham? Sebab kita duk mengalit pada perkara lain. Ngalik kepada kehidupan dunia. Jadi sekarang ni dah ada kaedahnya. Yang pertama tadi apa? Gunakan mata, tengok tanda-tanda kebesarannya. Mulai hari ni kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, penglihatanku gunakan untuk melihat kebesaranmu. Angkat hijab yang terhijab pada penglihatan kita. Pertama, hijab adalah hijab kejahilan. Jahil kita dalam melihat. Dan jahil kita dalam mendengar. Sebab ini satu tuntutan yang Allah suruh. Azanul la yasma'una biha. Ada telinga tak mau dengar. A'yunul la yubsiruna biha. Ada mata tak mau tengok. Jadi kita kena doa pada Allah agar Allah angkat apa yang menghijab kita. Itu antara doanya, Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, gunakanlah ya Allah kebijaksanaan. Doa. Sebab tu siapa yang Allah izinkan lagi sekali untuk pergi umrah atau pergi haji ke, di sana minta Allah angkat hijab kejahilan kita. Biar Allah berikan, gantikan dengan hikmah kebijaksanaan, ilmu yang bermanfaat, supaya mata kita ni terbuka hijab untuk melihat kebesaran Allah. Ini yang kita nak. Isunya sekarang kita terhijab daripada melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lalu akal kita tidak bergerak, berfungsi dengan sempurna, lalu disitulah datangnya permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Dan permasalahan itu bukan permasalahan yang kecil, tapi permasalahan yang melibatkan agama, yakni keyakinan kita kepada Allah. Terganggu hubungan kita dengan Allah SWT apabila akal kita tidak digunakan pada suruhannya. Akal kita ni tidak digunakan untuk merenung kebesarannya. Orang yang mencari Allah, dia tidak akan mencari salah. Itu yang pertama. Dia tidak akan mencari salah. Orang yang mencari Allah, dia akan terus beribadah. Dia akan rasa bersalah dan dia akan terus beribadah. Kalau ada salah, dia buat apa? Dia akan nampak kebesaran Allah. Ini tujuan yang sebenar yang perlu kita perhalusi. InsyaAllah, sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, jaga kurniaan akal ni sebaik-baiknya, yang mana akal ini tidak diberikan pada makhluk lain. Sehingga kan asbab akal itulah terangkatnya kejadian manusia yang meletakkan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Kerana kita punya akal. Tapi akal yang bagaimana? Akal yang dimasukkan dengan keimanan. Itulah terbitnya fikir, zikir, lalu membentuk faqih, faham. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan ini pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sedikit sebanyak kita dapat kefahaman dan bantu sebar-sebarkan, panjang-panjangkan setiap kebaikan yang kita dapat. Sampaikan asbab kita mendapat kesedaran. Jangan sibuk nak sampaikan untuk menyedarkan. Jangan dok kita, aku nak sedarkan ni. Aku nak share biar dia sedar. Jangan. Sebarkan atas sebab kesedaran sendiri. Sendiri yang sedar, sendiri yang sebar. Barulah dia pergi. Jangan sibuk nak tag orang, nak share, nak sedarkan orang. Jangan. Kesedaran itu duduk pada kekuasaan Allah. Tapi bila kita yang sedar, kita yang sebar, itu kesannya lebih. Mudah-mudahan Allah beri kesedaran kepada kita semua. InsyaAllah itu saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Cik Zo dan semua jawatankuasa surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan.
InsyaAllah moga-moga kita jadi hamba-Nya terus istiqamah menjaga majlis ilmu. Kita berikan masa, gunakan masa untuk duduk dalam ketaatan. InsyaAllah moga-moga ianya mendapat satu balasan yang baik, ganjaran sebaik-baiknya untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.